Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita pada malam ini dengan kudrahnya, dengan iradahnya, dengan bantuannya, dengan dorongannya dapat kita hadir di dalam majlis yang barakah ini untuk kita meraihkan insan yang mulia. Moga-moga kita dapat bersama dengan insan yang mulia ini di dalam tempat yang mulia, iaitu di dalam syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kehadiran kita pada malam ini ianya pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-Nya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendorongkan hamba-Nya itu untuk bergerak dan berkumpul kepada majlis-majlis yang baik. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dikumpulkan di tempat yang baik ini bersama orang-orang yang baik. Maka tidak hadir di dalam majlis ini melainkan mereka semua ini adalah orang-orang yang baik yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Kerana majlis yang seperti ini tidak keluar dalam majlis ini melainkan nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa. Ianya satu anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan kita ini daripada tiada apa-apa. Kita ini hanya yang dahulu tiada, kemudian diadakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu sahaja diadakan kita, ketika mana kita di dalam perut mak kita diaturkan dengan cukup teliti daripada rezeki kita. Di dalam perut mak kita, kita tidak pernah fikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyambungkan tali pusat kita kepada emak kita. Siapakah yang menyambungkan tali tersebut? Siapakah yang menyampaikan makanan tersebut kepada kita? Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah kita lahir keluar daripada perut emak kita, siapakah yang mengajarkan kita untuk kita menyusu dengan elok? Adakah ibu kita ajarkan, wahai anak, begini lidahnya nak kena buat untuk hisap. Wahai anak, ini bentuk susunya. Di dalam perut mak kita, adakah pernah kita lihat bagaimana bentuk susu itu? Tak pernah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan ilham, dia dorong kita, dia ajarkan kita dengan kita tahu bagaimana dan bagaimana rupa bentuknya, bagaimana nak hisapnya, dia susun atur dengan elok. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari sedang duduk bersama dengan para sahabat, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terlelap. Daripada terlelap tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga daripada terlelap tersebut. Lalu Nabi tersenyum. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu tersenyum? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebentar tadi turun ayat kepada aku. Lalu Nabi membacakan ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, apakah kamu tahu apa itu kautsar? Kata sahabat, kami tidak tahu, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, kautsar itu adalah sungai di dalam syurga itu nanti. Di dalam syurga, yang mana nanti umat aku akan berpusu-pusu ingin mendapat minum daripada telaga dan sungai tersebut. Sehingga Nabi mengatakan, aku melihat satu orang pemuda yang susah payah ingin minum. Lalu aku berdoa kepada Allah, wahai Allah, itu umat aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, la, kamu tidak tahu apa yang dilakukan
setelah kematianmu, kewafatanmu. Iaitu manusia apabila melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan perkara yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak redha, susah dia untuk mendapatkan minum daripada telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala daripada ayat tersebut supaya kita berfikir elok-elok. Ayat ini kalau kita perhatikan, Allah kata inna a'tainaka al-kautsar. Ayat itu kalau kita baca dengan sendiri, terjemahan ayat itu untuk Nabi. Itu ayat untuk Nabi. Ayat itu untuk kita. Untuk kita hayati, untuk kita faham, untuk kita tadabbur. Allah Subhanahu wa taala kata inna a'tainaka, kami Allah telah memberikan kepada engkau. Siapa engkau itu? Bukan Nabi saja, orang yang baca ayat tersebut. Engkau, kita. Al-Kautsar, kata ulama, Al-Kautsar itu apa? Nikmat yang banyak. Nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat dapat hidup, nikmat boleh berjalan, pelbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, inna a'tainaka al-kautsar. Wahai fulan, wahai Safwan, wahai yang hadir, wahai yang membaca ayat tersebut, ingat ayat ini. 3 je surah ayat ni, 3 ayat je. Sering kita baca, selalu kita baca, apa kita hayati, apa kita faham, apa kita cuba tadabbur, apa cuba kita tafakkur ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kami Allah berikan kepada kamu nikmat yang banyak. Ya, banyak ya Allah, banyak. Mata kita sahaja kita tidak boleh balas dengan ibadah 500 tahun. Belum lagi udara kita yang kita hirup, belum lagi jantung kita yang berdetak, yang mana semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia terlupa. Dia menyangkakan nikmat itu dia yang punya, sehingga dia bakhil, sehingga dia kedekut untuk menginfakkan diri dia, untuk mengkorbankan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat tersebut, kita ini supaya kita sedar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta jantung kita. Ya. Siapa daripada kalangan kita ini boleh berhentikan jantung kita sendiri? Boleh? Cuba. Tak ada siapa yang boleh berhentikan jantung kita sendiri. Ya, hebat mana pun kita, tinggi mana pun ilmu kita, banyak mana pun harta kita, sekarang berhentikan jantung kamu sendiri, cuba, melainkan kita bunuh orang tersebut. Itu pun dengan izin Allah. Kalau dia mati, dia mati. Tak ada. Kita pada diri kita ini, kita tidak boleh memiliki sesuatu pun. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekejap lagi malam kita berjaga. Hebat mana pun orang tu, mata dia kalau nak tutup, dia pergi gym macam mana pun, mata dia sendiri dia tak boleh angkat. Wah, dumbbell bukan main dia boleh angkat. Bukan main 50 kilo, 100 kilo, selambat. Mata kamu cuba angkat. Kalau mengantuk, cuba. Kamu tak boleh nak angkat. Kerana ianya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia Allah yang mengaturkan kamu. Supaya kita ingat, nikmat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, setelah itu begitu saja ke? Allah kata, ingat, ini nikmat daripada aku, ini nikmat daripada aku. Yang banyak nikmat yang kamu dapat daripada aku. Setelah itu apa lagi kena buat? Fasalli, kata Allah, maka solat. Nikmat yang dapat banyak tu apa buat? Buat begitu saja, enjoy saja, pergi ke hulu ke hilir saja? La. Fasalli, maka solat, kata Allah, solat. Dirikan solat. Nah, di sini bagaimana kita nak bagi tahu kepada anak kita, keturunan kita, muhimmatus solat, pentingnya solat, supaya dia faham kita solat ni kerana apa. Kita mungkin kata, solat, nanti tak solat masuk neraka, kau kena diazab. Ya, masa kecil dia boleh dengar, masa dia besar, mana neraka, mana azab? Aku tak solat, aku kaya. Aku tak solat, aku makan kenyang. Kerana dia tak faham betul-betul kenapa perlu solat. Kerana solat, kenapa kena solat? Kerana nikmat yang kamu dapat tu banyak.
Tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salah, ketika mana anak kita berat nak solat, kata, tadi kamu makan? Ya, saya makan. Siapa yang datangkan makanan? Kamu kenyang, siapa yang bagi kamu kenyang? Dia mula berfikir, budak tu. Kita pun mula berfikir, maka secara automatik dia akan pergi solat tanpa kita takut-takutkan dia. Kalau kita takut-takutkan dia, mungkin di situ sikit dia takut, nanti ketika mana dia tak nampak, dia tidak faham, dia dah besar, hilang takut dia itu, dia tinggal solat. Fasalli li rabbik, bukan begitu kata Allah SWT, fasalli saja, maka dirikan li rabbik, kerana Tuhan kau. Allah guna perkataan Rabb. Allah guna perkataan Rabb. Allah tak guna perkataan Allah, supaya kita baca dalam Al-Quran, kata Rabb itu, kalau bahasa kita akan terjemah sebagai Tuhan, Rabb, ya Rabb, Tuhan. Tetapi dalam bahasa Arab, makna Rabb itu yang mengatur, yang mentadbir, yang menguruskan, yang menjaga. Maka pada perkataan fasalli li rabb, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dirikan solat kerana Tuhan kau yang mengaturkan kau, yang memberikan rezeki kepada engkau, yang menguruskan kau. Fasalli li rabb, maka dirikan solat kerana dia yang menyusunkan segala kehidupan kau, segala pangkat, derajat yang kamu dapat di dunia ini, dia yang uruskan. Maka dirikan solat. Maka di situ kata ulama, kata lain iaitu mendirikan solat kerana Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kerana selainnya. Yang ini kita mendirikan solat kerana Allah yang telah berikan kita kepada rezeki kepada kita, bukan kerana selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia ini dalam solat pun dia ada riak. Pada solat fardu boleh riak ke? Boleh. Ketika mana orang buat kenduri kendaga, kan, dia jarang solat, tiba waktu solat dia kata, jom solat, jom solat. Nak kata dia ni orang terpaling solat. Nah, sedangkan dia sendiri dia tak solat. Berada majlis sama ramai, dia mula ajak, oh solat. Nah. Itu tanda dia solat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tetapi nak menunjukkan akulah ahli solat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, setelah nikmat yang kamu dapat banyak, maka dirikan solat. Baik, nak dirikan solat perlu ada ilmu yang betul. Bukan sahaja hanya kita mendirikan solat pakai tengok-tengok je. Nah, hidup kita nak upgrade. Kita daripada Waisuku nak pakai Kawasaki, lepas tu nak pakai motor besar lagi, CBR. Paling-paling dia punya aim Ducati HB4, dia nak pakai BMW. Hidup nak upgrade. Kereta gitu juga, dia nak upgrade, tapi solat dia tak nak upgrade. Solat pakai darjah 3 punya solat, solat pakai kata 5 punya solat. Bila dia tanya perkara yang membatalkan solat, terkebil-kebil. Bila dia tanya pegang tahi, wuduk batal ke tak? Batal, ambil wuduk. La haula wala. Bagaimana kita nak solat yang betul, tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita solat pakai solat yang masih darjah 1? Lah, kita nak upgrade hidup kita nak upgrade kehidupan kita, dunia kita nak upgrade. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita tak nak upgrade. Daripada kecil kau kehidupan kau daripada kecil semua di upgrade. Solat sabar dah kata 5 dah lah. Ini apa? Alah dah gerti solat. Apa nak solat? Nak belajar lagi. Ini lepas pergi rukuk, berdiri, sujud. Itu jelah. Lah. Solat yang perlu kita faham bagaimana kita memberikan hak solat tersebut, khusyuknya, hadir hatinya, fahamnya kita ketika mana membaca dalam solat. Bukan main ikut-ikut sahaja. Barulah kita boleh bagi solat itu dengan cantik. Apabila solat itu cantik, maka Allah Subhanahu wa taala akan pelihara kita daripada fahsya wal munkar. Jadi tak peliklah kenapa ada orang yang solat tetapi berzina, kenapa ada orang solat tapi makan rasuah, kenapa ada orang solat tapi mencuri, kenapa orang solat tetapi khianat kepada orang lain. Tidak amanah. Solat tapi tidak amanah. Solat kerana solat dia dipakai solat yang terkata 5 dahulu. Itu pun masa pelajaran agama tak datang dan tidak. Ghaib.
Tak tahu mana pergi. Maksud cukup lah ni kan? Lah, mana tak cukup. Jadi jangan pelik kalau adanya musibah ketika mana ada orang solat tetapi ditimpa musibah yang sebegitu. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wanhar. Wanhar ini adalah kita sembelih, ibadah korban. Akan tetapi kata Imam Mutawalli Syarawi, iaitu wanhar iaitu hubungan sesama manusia. Kita buat korban, kita memberi harta kita, membantu harta kita, bantu ke saudara kita dengan harta yang kita dapat, supaya kita menjaga hubungan sesama manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, apa kata? Nikmat yang aku beri itu banyak, maka dirikan solat dan jangan kau lupa hubungan sesama manusia yang diceritakan Habib tadi berkenaan dengan zakat, berkenaan dengan bakhil. Itu tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjaga hubungan sesama manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, inna syani'aka wal abtar. Baik, pada ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka wal abtar, orang-orang yang membenci engkau Muhammad akan terputus. Kata ulama, terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang membenci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan terputus dunia dan akhirat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengambil jalan yang selain Islam, jalan selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan lihat dia tidak akan dapat selesaikan masalah dia. Kita lihat hari inilah Barat bagaimana mereka menawarkan keamanan, menawarkan kemanusiaan, tetapi mereka jugalah yang menghancurkan keamanan, mereka jugalah menghancurkan kemanusiaan. Kita lihat apa berlaku pada Gaza, apa berlaku pada Lebanon. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang berlaku pada Gaza dan Lebanon dan negara-negara Arab, negara-negara Islam yang lainnya. Mereka mengatakan kami menawarkan keamanan, kami menawarkan kemanusiaan. Mereka tidak akan dapat selesaikan masalah tersebut, melainkan mereka itu kena kembali kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah ekonomi kita hari ini takkan selesai sekiranya kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cari jalan bagaimana Nabi menyelesaikan ekonomi. Permulaan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di Arab, ketika mana Nabi diutuskan, masalah ekonomi ada, masalah politik ada, masalah tindas menindas ada, masalah membunuh ada, masalah zina ada. Apa Nabi buat pada permulaan Nabi datang? Nabi cerita pasal ekonomi ke? Nabi cerita macam mana nak selesaikan masalah politik ke? Tak. Nabi ajak orang kembali kepada Allah. Nabi ajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala bahala yang kita tidak sedar yang ada pada hari ini. Bahala kita mempertuhankan ideologi barat. Kita ambil liberal, kita ambil sekular, kita ambil komunisme, kita ambil kapitalisme, kita ambil yang itu. Kita tinggalkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Nanti kamu lihat, kamu akan terputus, kamu tidak akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Maka apabila kamu mempertuhankan orang-orang yang selain daripada Allah, mempertuhankan ideologi yang dibawa orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan dapati sesuatu pun yang dapat menyelesaikan masalah di dunia, apatah lagi masalah di akhirat. Itu yang boleh kita ambil daripada 3 ayat ini yang ringkas, yang hari-hari kita baca. Mungkin ayat lain kita tak hafal, kita hanya hafal wal as, inna ataina, kul wallahu ahad. Itu kita baca. Baik, yang itu kita baca, yang itu kita kena hayati. Itu kita hayati, kita faham betul-betul. Biarlah kita mati hanya menghafal itu sahaja, yang lain saya memang tak reti nak baca. Nak belajar pun dah tak boleh dah, begitu dah gini. Paling-paling yang itu kita sayang, kita cuba amalkan. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan pengampunan dengan kita faham ayat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan segala hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala
mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, urusan kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, rakan-rakan kita. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti tanpa dihisap, tanpa dihisap di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.